Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Atika binti Nyompa dari kelas 5B Diploma akan membentangkan proposal yang bertajuk Isu Ajaran Sesat di Malaysia. Pengenalan. Isu ajaran sesat merupakan satu isu yang amat penting kerana ia menyentuh kehidupan dan akidah seorang Muslim. Namun, masih terdapat ramai kalangan umat Islam yang begitu mudah terjebak dengan fenomena ajaran sesat tersebut. Isu ajaran sesat sentiasa membayangi kehidupan umat Islam. Walaupun begitu, ianya masih menjadi suatu persoalan atau tanda tanya tanpa sebarang jawapan yang memuaskan dan perhatian yang sewajarnya serta pemantauan yang telus. Padahal, isu ajaran sesat melibatkan akidah Islam seseorang yang akan menentukan masa depan dan kehidupan umat Islam di dunia dan di akhirat. Takrif ajaran sesat yang digunapakai oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM pada masa ini adalah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran atau amalan tersebut adalah Islam atau berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan hakikatnya, ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu hadis sahih, serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pernyataan masalah terbahagi kepada 3. Dan yang pertama, masyarakat kini kurang mendalami tentang ciri-ciri ajaran sesat sehingga mudah terpesong ataupun mudah tertipu daya dengan ilmu yang disampaikan. Dapat dilihat kemunculan ajaran sesat yang sentiasa wujud dan berkembang serta peningkatan bilangan mangsa yang terdiri daripada golongan mahasiswa. Perkara seumpama ini tentunya boleh memberi impak yang kuat kepada kestabilan akidah, akhlak dan keselamatan masyarakat yang akan membawa kepada kehancuran generasi yang akan datang. Dan yang kedua, kurangnya kesedaran masyarakat tentang ajaran sesat menyebabkan kes yang berlaku tentang penyebaran ajaran sesat semakin berleluasa, terutamanya di Malaysia. Insiden ajaran sesat tidak sunyi daripada diberi perhatian. Biarpun kerajaan berusaha menyemarakkan usaha dakwah melalui pelbagai medium dan perancangan di segenap peringkat, namun masih ada kelompok yang berjaya menembusi golongan sasaran. Antara ajaran sesat yang semakin berkembang pada masa kini ialah ajaran ilmu hakikat yang muncul sekitar tahun 1980-an. Pengaruh ajaran sesat ini tersebar luas dan mendapat sambutan dari kalangan sebilangan kecil masyarakat di beberapa buah negeri seperti Kelantan, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, dan lain-lain negeri di Malaysia Barat. Dan yang ketiga, pihak yang berkuasa ataupun media kurang memainkan peranan dalam menyekat penyebaran ajaran Islam. Dalam menyekat penyebaran ajaran sesat. Media penyiaran seperti televisyen dan radio serta media percetakan seperti surat kabar, majalah atau sebagainya mestilah sejajar dengan dasar kerajaan dalam membawa misi mendidik masyarakat. Sekiranya pendidikan mengajarkan masyarakat untuk tidak mengikuti ajaran sesat dan menyeleweng, maka media massa turut memainkan peranan yang sama. Sedar atau tidak bahawasanya media massa turut memainkan peranan yang sama. Sedar atau tidak bahawasanya media massa dunia dikuasai oleh orang bukan Islam. Tambahan pula, agensi yang berkuat kuasa tersebut tidak mementingkan langsung nilai atau ajaran Islam. Justru, janganlah kita mudah memasukkan segala budaya yang tidak baik sekiranya kita berkehendakkan masyarakat yang baik. Objektif kajian terbahagi juga kepada 3. Yang pertama, mengkaji kesefahaman masyarakat tentang ajaran sesat yang mereka ketahui. Dan yang kedua, mengkaji faktor penyebaran ajaran sesat dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, mengenal kaedah penyelesaian yang dijalankan untuk mengekang masalah ajaran sesat. Terdapat juga 3 persoalan kajian yang saya kemukakan. Yang pertama, sejauh manakah kefahaman masyarakat tentang ajaran sesat yang mereka ketahui? Dan yang kedua, apakah faktor penyebaran ajaran sesat dalam kalangan masyarakat? Dan yang ketiga, apakah kaedah penyelesaian yang dijalankan untuk mengekang masalah ajaran sesat? Jenis kajian yang saya gunakan iaitu berbentuk kualitatif. Kaedah pengumpulan data yang saya gunakan iaitu menggunakan 2 kaedah iaitu analisis dokumen dan temu bual. Pertama, cara saya mengumpul analisis data iaitu
saya mengumpul semua maklumat dan data sama ada melalui dokumen dan temu bual. Hasil analisis dokumen akan disusun mengikut bentuk deduktif dan hasil temu bual pengkaji ditranskripkan. Secara tidak langsung, pengkaji dapat membiasakan diri dengan data-data yang diperolehin. Dan yang kedua, saya membuat pengkelasan secara manual mengikut objektif yang hendak dicapai, yaitu mengkaji kesepahaman masyarakat tentang ajaran sesat yang mereka ketahui. Yang kedua, mengkaji faktor penyebaran ajaran sesat dalam kalangan masyarakat dan mengenal kaedah penyelesaian yang dijalankan untuk mengekang masalah ajaran sesat. Dan yang terakhir, saya juga melakukan deskripsi data, yaitu semua data yang telah dikelaskan itu diolah dan disusun mengikut objektif. Terdapat 10 kajian lepas yang saya gunakan dalam kajian saya. Yang pertama, terdapat 5 faktor pengaruh penyebaran ajaran sesat di Malaysia dikemukakan oleh Nur Farhana, antaranya penyebaran melalui media massa, penyebaran melalui kursus kepimpinan pengurusan, penyebaran melalui ajaran keagamaan, dan lain-lain. Faktor-faktor pengaruh penyebaran pluralisme agama di Malaysia terbahagi kepada 2, yaitu faktor secara langsung dan tidak langsung. Faktor secara langsung dapat dilihat melalui faktor penyebaran melalui media massa seperti buku-buku, majalah, akhbar, televisyen, dan internet. Faktor tidak langsung pula ialah jaringan kerjasama dengan individu dan juga organisasi-organisasi dalam Malaysia, juga peringkat Asia atau antarabangsa. Hasil kajian ini mendapati bahawa pihak kerajaan serta masyarakat Islam di negara seharusnya mengawasi pergerakan kumpulan-kumpulan atau aliran-aliran yang mempromosikan ajaran atau matlamat yang bertentangan dengan agama Islam sepanjang masa. Yang kedua, yaitu menurut Muhammad Aizam menyebut dalam kajiannya tentang definisi ajaran sesat, yaitu orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha mempelajarinya, atau orang yang berpengetahuan agama tidak betul kerana dipelajari dengan tidak menurut peraturan dan jalan sebenarnya. Muhammad Aizam juga menerangkan dalam kajiannya tentang cara penentuan hukum ajaran sesat. Secara zahirnya, pengamal ajaran sesat telah memenuhi ciri-ciri murtad. Hukum bagi menentukan status keislaman sebuah ajaran sesat adalah bergantung kepada tahap atau jenis kesesatan yang dilakukan oleh pengamalnya. Menurut para ulama, jenis kesesatan boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama, kesesatan yang mengkafirkan, yaitu bid'ah mukaffirah. Kedua, kesesatan yang tidak mengkafirkan, yaitu bid'ah ghair mukaffirah atau bid'ah mufassiqah. Dan kita teruskan tentang Engku Ahmad Zaki juga, yaitu menyebut dalam kajiannya bahawa sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat, akidahnya akan terjejas, yaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. Engku Ahmad Zaki juga menyatakan 3 implikasi ajaran sesat, yaitu syirik, murtad, dan kufur. Kufur juga terbahagi lagi kepada 2 pecahan kecil, yaitu al-kufru al-asghar dan al-kufr al-akbar. Beliau juga mendapati Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu UKM, contohnya Fakulti Pengajian Islam, telah meletakkan ilmu kajian ajaran sesat di bawah modul Akidah dan Kerohanian Islam sebagai satu kursus wajib pada pelajar. Teruskan dengan dalam kajian Haji Zamihan Haji Madzin, itu mengecilkan skop definisi kepada 2 perkataan sahaja, yaitu bahaya dan ajaran sesat. Zaki mendefinisikan ajaran sesat yaitu sesuatu ajaran, fahaman atau amalan yang didakwa sebagai ajaran sesat, tetapi bukan dari ajaran Islam. Terdapat beberapa ciri-ciri ajaran sesat yang disebutkan dalam kajian ini, antaranya menyalahi prinsip sumber perundangan Islam, berhubung dengan kuasa jin, syaitan, dan iblis, mengaitkan unsur-unsur tarekat, mitos, persilatan, dan perbohongan, dan lain lagi. Bukan itu sahaja, ajaran sesat yang wujud adalah sebagai satu ajaran sahaja. Ajaran bentuk ini hanya diketahui oleh seorang guru. Majlis Agama Selangor mendefinisikan ataupun menerangkan dalam lebih mendalam mengapa ajaran tersebut dikenali atau dikategorikan sebagai satu ajaran sesat.
jelas dan nyata, pengikut ajaran sesat mempertikaikan kedudukan hadis-hadis yang disepakat diterima oleh imam-imam hadis ahli sunnah wal jamaah, yaitu aswaja, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan lain-lain. Dalam buku ini menyebut fahaman yang sesat dari sudut kepercayaan atau akidah adalah fahaman-fahaman klasik dalam pemikiran Islam yang menyalahi pegangan aswaja, seperti Syiah, Murji'ah, Khawarij, dan beberapa lagi yang lain. Bukan itu sahaja, Majlis Agama Islam Selangor, yaitu MAIS, juga menyatakan bahawa kemantapan ilmu akidah, syariat dan akhlak Islam merupakan perkara asas yang dapat menangani permasalahan kelemahan, membasmi kepercayaan purba dan adat istiadat yang menjadi faktor kepada peningkatannya penyebaran ajaran sesat secara meluas. Segala ajaran dan fahaman baharu yang menyeluruhkan perlulah dirujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, pejabat mufti negeri dan alim ulama bertauliah serta institusi-institusi Islam yang lain yang bertanggungjawab. Kita teruskan juga lagi, menyebut dalam kajiannya tentang ajaran Hasan Anak Riau, yaitu satu daripada ajaran yang berasaskan tarikat Wujudiyah Batiniyah. Ia diasaskan secara rasmi pada tahun 1980 oleh Hasan bin Yaqub. Nawawi juga mendapati bahawa pusat utama penyebaran ajaran tarikat ini terletak di Kampung Bukit Mas yang terletak di jajahan Tanah Merah. Dari sini, pengaruhnya tersebar luas, termasuklah ke negeri-negeri lain. Hasil pemerhatian dan temu bual dengan bekas-bekas pengikut tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau, didapati ajaran ini juga bercampur aduk antara pengajaran yang terdapat dalam tarikat Ahmadiyah, Naqsyabandiyah dan berbagai ajaran lain. Manakala sebagian besar ialah ajaran serta amalan yang direka cipta sendiri oleh guru ajarannya. Kita sambung lagi dengan Ahmad Hidayat Buang, menyatakan masalah yang sering dibangkitkan dalam penguatkuasaan undang-undang pentadbiran Islam di Malaysia ialah tindakan undang-undang ke atas penyebar dan pengamal ajaran sesat. Dalam banyak keadaan, mereka yang terlibat dalam ajaran sesat ini agak sukar untuk disabitkan dengan kesalahan yang dilakukan. Sungguh pun, kes berkenaan mendapat liputan meluas pihak media seperti kes ajaran Ayah Pin di Terengganu dan ajaran Rasul Melayu di Selangor. Kajian mendapati bahawa kebanyakan fatwa diputuskan berdasarkan permohonan dan jarang sekali dengan inisiatif sendiri. Namun begitu, Undang-Undang Pentadbiran Islam melarang mufti disaman ke mahkamah untuk memberi fatwa. Selain itu, kajian ini menerangkan tentang fatwa-fatwa yang diterima oleh jabatan mufti akan dinilai melalui dua bentuk, iaitu jika mudah dan tidak menyentuh apa-apa kepentingan awam akan dijawab terus sama ada oleh mufti atau pembantunya, manakala jika rumit dan menyentuh masalah awam akan dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa fatwa untuk perbincangan. Kajian lepas yang ke-9, Ustaz Muhammad Asmadi bin Muhammad Saad menyatakan bahawa mereka yang jahil dan kosong jiwa kerana tidak mempunyai pengetahuan agama yang cukup, mereka turut didorong oleh kawan supaya berguru menerusi orang tertentu yang mengajar secara rahsia dan sulit. Kegairahan mencari ilmu, kelebihan ilmu-ilmu Islam juga menjadi salah satu faktor yang dinyatakan dalam kajian ini. Kegairahan yang sedemikian rupa boleh menyebabkan seseorang mudah percaya dan tertipu dengan ajaran-ajaran yang menarik dikeluarkan oleh tok guru, tok syekh dan tok ayah mereka. Terdapat 4 jenis ajaran sesat, iaitu ajaran kebatinan, jenis tarikat, jenis akidah dan jenis asal-usul kejadian. Satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan bahawa kejayaan ajaran sesat menyeludup masuk dan merasapi pemikiran umat Islam di negeri-negeri dalam Malaysia khasnya dan seluruh dunia Islam amnya adalah bertitik tolak daripada kelicinan metod dan taktik penyebarannya yang sangat licin serta amat licik. Dan yang terakhir iaitu Engku Ahmad Zaki juga mendefinisikan ajaran sesat sebagai segala ajaran sama ada dari aspek ibadah
akidah dan tasawuf yang terjelma dalam anutan dan pegangan hidup yang diresapi oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti Batiniyah, Hinduism, Neoplatonism, penafsiran penyelewengan terhadap Al-Quran, hadis dan juga penggunaan hadis palsu. Engku Ahmad Zaki mendapati juga bahwa terdapat berbagai bentuk ajaran sesat yang tersebar di Malaysia telah dikenal pasti. Secara umumnya, ajaran sesat dapat dibahagikan kepada kategori utama, yaitu berbentuk ajaran baru, berbentuk ajaran tarikat, dan bentuk ajaran melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung kait dengan perkara-perkara mistik dan budaya hidup. Terdapat juga faktor penyebaran ajaran sesat dan penyelesaiannya yang disebut dalam kajian ini. Salah satunya ialah pusat pemulihan akidah tidak wujud di setiap negeri di seluruh Malaysia, sedangkan kewujudan pusat tersebut amat relevan dengan situasi yang meruncing ini. Di samping pusat pemulihan ini hendaklah disediakan dengan kurikulum yang sesuai dan lengkap dengan disiplin ilmu akidah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan bahawa disiplin kajian ajaran sesat merupakan satu disiplin yang amat penting dipelajari oleh umat Islam untuk mendepani penyebaran ajaran sesat yang semakin meluas dewasa ini. Disiplin ajaran sesat pada asasnya bertindak sebagai benteng kukuh dan garis pemisah di antara kebenaran dan kesesatan yang mewarnai pentas hidup umat Islam. Justru, disiplin ajaran sesat wajar dijadikan kursus teras yang wajib diambil oleh pelajar pelbagai jurusan di universiti, terutama jurusan pengajian Islam. Ajaran sesat adalah suatu gejala atau permasalahan yang amat berat di sisi Islam. Ini kerana gejala tersebut melibatkan persoalan akidah yang akan menentukan kedudukan seseorang manusia sama ada dia tetap beriman ataupun telah terkeluar daripada Islam. Sesuatu yang pasti ialah ajaran sesat begitu mudah berlaku dan tersebar di kalangan masyarakat. Sudah tentu, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyebaran ajaran sesat di seluruh pelosok bumi Allah. Penyebaran ajaran sesat mengakibatkan suatu implikasi dan ancaman yang cukup besar kepada masyarakat dan negara. Selain ia boleh memberi kesan kepada taraf keislaman seseorang yang terlibat dalam ajaran sesat. Menurut perspektif Islam, sesiapa yang terlibat dalam ajaran sesat, akidahnya pasti terjejas, iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam syirik. Kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Cukup sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.